Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya akan ceritakan kepada anda 3 kelebihan dan kelemahan emas. Okey, macam kita tahu, ramai orang dia cerita tentang kelebihan emas, tapi tak ramai orang dia boleh cerita tentang kelemahan emas. Okey, kelebihan emas yang pertama ialah emas ni adalah duit untuk seluruh dunia. Macam kita tahu, nilai wang kertas ni ada sepadan. Contohnya, kalau kita bawa duit Malaysia ke Singapura, mesti duit tu tak akan diterima. Sebab apa? Duit Malaysia untuk negara Malaysia sahaja, duit Singapura untuk negara Singapura sahaja. Okay, macam mana kita nak guna duit tu? Kita terpaksa tukar duit Malaysia tu kepada duit Singapura. Tapi ada keburukan ni pula. Sebab apa? Sebab nilai mata wang Malaysia dengan nilai mata wang Singapura dia tak sama. Emas ni berbeza pula dengan emas. Emas ni dia tak ada sempadan. Kalau kita keluar negara sekalipun, emas ni tetap kita boleh jual di mana-mana negara. Harga emas ni pula senang nak disemak sebab harga emas ni mengikut harga emas dunia. Okay, kesimpulannya, kalau kita ada emas, kita ada mata wang sedunia. Contohlah, kalau ada pergolakan, kita boleh lari dengan emas tu dan kita boleh mulakan kehidupan baru dengan gunakan emas tu sahaja. Tapi kalau ada pergolakan, kita tak ada emas, kita ada mata wang sahaja. Mata wang tu bila berlaku pergolakan, peperangan dan sebagainya, nilai mata wang tu boleh jatuh kepada kosong. Okay, itu kelebihan emas yang pertama. Okay, yang kedua, emas ni pelindung daripada inflasi dalam jangka masa yang panjang. Macam mana tu? Emas ni dia melindungi kekayaan kita daripada inflasi. Inflasi ni apa pula? Inflasi ni ialah penurunan kuasa beli duit kertas dalam jangka masa panjang. Contohnya saya bagi, kalau hari ni kita simpan 1 juta dalam almari, apa yang akan berlaku kepada 1 juta tersebut dalam tempoh 10 tahun akan datang? Nilai 1 juta tersebut tetap sama, tapi apa yang membezakannya ialah kuasa beli 1 juta tersebut. Kuasa beli 1 juta hari ni dengan 1 juta 10 tahun akan datang berbeza. Kuasa beli 1 juta hari ini lebih rendah daripada 1 juta 10 tahun yang lalu. Macam mana pula boleh jadi macam tu? Kesan daripada inflasi. Berbeza pula dengan emas. Emas ni kalau kita simpan 10 tahun, 20 tahun ataupun 30 tahun, start daripada hari ni, 30 tahun akan datang, dia punya nilai, dia punya kuasa belinya tetap sama. Tetapi dalam setengah keadaan, kuasa beli emas ni boleh bertambah. Macam mana? Contohnya saya bagi, pada tahun 2000, 1 kilogram emas boleh membeli sebuah kereta Saga 1.3 liter standard. Tetapi pada tahun 2020, 1 kilogram emas boleh membeli BMW 2 Series. Banyak tak beza dia pada kereta Saga? 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kita mampu beli BMW kalau kita simpan 1 kilogram emas 20 tahun yang lalu. Okay, best tak? Mestilah best kan? Okay, emas ni dia terlindung daripada dia terlindung nilai dia sebab kuantiti emas ni tak boleh ditambah, tak boleh dicipta sesuka hati. Ia perlu dicari, dilombong dan ditulenkan. Sebab emas ni dia payah nak cari dan dia tak boleh diciptakan, sebab tu dia mahal. Okay, yang terakhir, kelebihan emas. Emas ni boleh jadi pelindung kepada aset kewangan yang lain. Emas ni dia jadi pengimbang pada aset pelaburan kewangan lain seperti saham. Emas ni dia biasa berkadar seongsang dengan saham. Macam mana tu? Apabila saham naik, harga emas akan jatuh. Bila harga emas naik,
saham akan jatuh. Apabila saham naik, apabila saham jatuh, pelabur daripada saham ni akan pergi ke emas. Bila harga emas jatuh, pelabur daripada emas ni akan pergi ke saham. Okay. Yang tiga tadi saya kata dia pengimbang kepada aset kewangan yang lain. Okay. Asyik orang cerita pasal kelebihan emas je, apa pula kelemahan emas. Okay, saya bagi 3 kelemahan emas. Yang pertama ialah emas tak boleh memberikan pulangan berbentuk dividen dan bonus. Macam kita tahu, emas ni dia emas ni keuntungan dia berdasarkan naik dan turun harga emas. Emas ni dia tak boleh berikan pulangan dalam bentuk compound interest macam KSB dan sebagainya. Okay. Bagi pelabur yang sukakan pulangan dan dividen, emas ni dia dilihat kurang menarik bagi mereka sebab mereka tak nampak keuntungan daripada beli emas tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, terdapat banyak pilihan untuk beli emas. Ada emas fizikal, ada akaun simpanan, ada ETF, ada saham, ada barang kemas, ada spot global dan banyak lagi. Okay. Sebab banyaknya emas ni, ada kemungkinan untuk kita tersalah pilih produk. Jadi ada risiko kerugian kepada kita kalau kita salah pilih emas ni. Okay. Yang terakhir untuk kelebihan emas, untuk kelemahan emas, kalau kita ada emas fizikal, kalau kita ada emas fizikal yang banyak, mungkin kita perlu gunakan orang panggil deposit box. Okay, kalau kita ada emas yang banyak, mungkinlah kita risau emas tu sama ada dicuri ataupun hilang. Jadi kita akan gunakan kita akan simpan emas tersebut dengan selamat dalam deposit box, ataupun kita terpaksa sewa daripada bank untuk simpan emas kita. Jadi kos sewa tu agak mahal lah juga. Kalau nak selamat, kita boleh simpan emas serendah 100 sahaja dalam akaun Gap. Nak tahu macam mana? Boleh tekan link di bawah. Okay, itu sahaja saya kongsikan kepada hari ini 3 kelebihan dan 3 kelemahan emas. Okay, untuk anda yang nak mula simpan emas, boleh mula dengan RM100 sahaja melalui akaun Gap. Okay, untuk kesimpulan daripada yang saya terangkan tadi, tak ada satu pelaburan pun yang bagus daripada segi semua aspek dia. Setiap pelaburan ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Itu saja daripada saya. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.